Baik, kedua, ilmu yang betul, guru yang betul, daripada buku yang betul, daripada kitab rujukan yang betul. Ada orang yang saya baca dalam buku, dia kata kita baca je buku apa pun, buku tak ada masalah, kita baca sebagai percambahan maklumat. Kan hari ni zaman baru-baru, ayat semua pun baru-baru, percambahan maklumat. Cambah tak apa, takut serabut. Masalah dia bila kita tak dibimbing, kita masih asas. Di balik setiap buku tu dia ada pemikiran penulis. Satu orang yang liberal, dia juga tulis buku agama. Dia akan di balik penulisan dia tu ada pemikiran. Ada satu buku saya baca tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis tentang kehebatan Rasulullah. Ayat dalam buku tu Muhammad pun dia tak berbual sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia pamerkan sudut kepimpinan Nabi. Depan tu kita nampak cantik, tetapi akhirnya dia bawa kepada Nabi ni memang pemimpin yang hebat dan dia semata-mata manusia. Di akhir buku tu dia bawa ke arah satu pemikiran bahawa Nabi pemimpin dia hebat dan dia manusia biasa. Akhirnya dia boleh melakukan kesilapan. Dia bawa isu-isu ijtihad Nabi SAW dalam urusan dunia, dia putar belikkan kepada Nabi boleh melakukan kesilapan. Menafikan ayat wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bila Nabi manusia biasa, dia cuma pemimpin yang hebat, dia menafikan mukjizat. Dia ubah makna-makna mukjizat tu. Nabi punya peristiwa Isra' Mi'raj dikatakan itu adalah mimpi. Mimpi seorang Nabi yang agung, pemimpin yang agung. Nampak? Di balik setiap penulisan tu, kitab tu, dia ada pemikiran. Bayangkan satu orang yang punya asas yang lemah baca ni. Kita di berdepan tu baca nampak cantik, cerita tentang kehebatan Nabi memimpin peperangan dan sebagainya, strategi Nabi dalam peperangan dan sebagainya. Di belakang tu dia ubah pemikiran tanpa kita sedar, silap hari bulan kita dah tersasar di situ. Sebab tu buku ni baca banyak, sangat bagus, tapi dapatkan nasihat daripada guru. Peringkat asas ni kita perlu dibimbing oleh guru. Dapatkan nasihat dulu. Nak beli buku, rujuk dulu, tanya dulu. Kalau ada benda-benda yang kita macam doubt sikit, kita rasa macam ragu sikit, rujuk, tanya dulu. Penting, sebab di balik setiap buku ataupun kitab itu ada pemikiran penulis. Ada pemikiran penulis. Di sebalik setiap buku. Kerana tu bahan bacaan ataupun kitab yang betul, perlu kepada kitab yang betul, ilmu yang betul. Dan yang keempat, perlu dipelajari dengan cara yang betul. Cara yang terbaik yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama salaf, ulama-ulama silam adalah kaedah macam ni, talaqqi macam ni. Tapi hari ni kita kerana kesuntukan masa, kesibukan, bukan semua hari kita boleh hadir kuliah. Ada hari-hari kita pun jadi sayang kuliah. Balik mai dah tak ada, letih kan, balik tak sempat. Tapi kita nak juga dapat ilmu ni. Kesempatan-kesempatan yang ada kita nak juga belajar. Maka pada hari ini disediakan media sosial hari ini disediakan banyak peluang melalui YouTube, Facebook dan sebagainya, tak ada masalah. Cuma yang terbaik adalah kaedah bertalaqi macam ni adalah kaedah yang terbaik. Tapi kalau tidak, maka itu pun satu pilihan pada zaman ni dengan kesibukan yang ada. Baik, dengan cara yang betul dan dengan penghayatan yang betul. Pasal apa kita belajar ilmu ni? Niat kita apa? Kalau kita main semata-mata niat kita nak belajar, nak dapat ridha Allah, Allah Ta'ala akan beri taufik kepada kita. Nak tahu, nak belajar. Tapi kalau kita main tujuan kita belajar, kita main saja daripada aku balik nganga di rumah, duk pi saja, dapatlah pahala. Tapi kita nak dapat kefahaman tu, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nabi kata setiap seorang tu akan dapat apa yang dia niatkan. Dia nak dengar saja, dengar saja.
Dia niat nak belajar, Allah bagi faham kepada dia. Allah buka pintu kefahaman. Allah bagi ilmu kepada dia. Ataupun hari ni punya fitnah akhir zaman, dia main nak tengok ustaz tu buat salah apa. Di sini tak ada lah kot kan. Hari itu saya tengok di Facebook ada orang bagi saranan. Kita ni setiap di tempat kuliah perlu serahkan kepada setiap yang hadir ni satu kertas dengan pen. Untuk apa? Buat catatan. Pengkuliah tu buat salah apa, kita tulis. Allah, serabut wa kelang kabut. Jadi dia main nak cari keburukan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Patutnya sebelum kita panggil pengkuliah tu, kita cek dia siapa yang nak mai bagi kuliah. Bukan mai kuliah ni kita cek. Kita tak maksud dengan setiap pengkuliah tu maksum. Dia boleh melakukan kesilapan, boleh melakukan kesalahan dan tak salah untuk kita rujuk. Kalau kita rasa macam keliru, macam kita rasa macam something wrong, kita tak salah, kita rujuk. Setiap negeri ada pihak autoriti. Kita ada Jabatan Mufti di Pulau Pinang ni. Mereka memang tenaga pakar untuk kita rujuk. Mereka memang duduk untuk tu. Dia bergaji untuk tu. Jadi kita boleh rujuk. Tapi bukan kita mai tu, awal-awal dah spoil niat kita. Rosaklah, rugilah. Jadi kita kena faham. Baik, dengan niat yang betul, dengan penghayatan yang betul.